Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilah Tuan Imam, fungsi dan suruh kita kuasa masjid, khususnya pada tuan-tuan alim ulama, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, saudara, ikhwah muslimin yang berada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya syukur Allah Subhanahu wa taala kita pada malam ini dapat kita diberi kesihatan, diberi kekuatan. Allah Taala izinkan kita sama hadir ke rumah Allah ini, dapat kita sama solat fardu maghrib secara berjamaah dalam masjid ini. Dan insya-Allah apapun sebelum kita mulakan kuliah, sebelum kita buka majlis, kita sama kita niatkan dulu iktikaf. Nawatul iktikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan mengalir pahalanya. Sekalipun kita tak tengok, sekalipun kita tak tertidur pun tak apa, kan? Yang penting kita duduk iktikaf dalam masjid ini insyaAllah. Lain kita kuliah di dewan orang ramai, lain kita kuliah di kelas, lain kita kuliah di tempat-tempat luar. Dalam masjid tempat sujud, kan? Sebagaimana tempat sujud, tempat orang dirikan fardu solat berjamaah, maka dikira sebagai masjid, maka semua kita ke niat i'tikaf. Ya. Al-farqu bainal 'adah wal 'ibadah an-niyah. Beza antara adat dengan ibadat ialah niat. Beza antara adat dengan ibadat ialah niat. Kita duduk sama-sama dalam masjid, adat, duduk kosong-kosong. Tambah sikit niat je, aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Taala insya-Allah. Jadi samalah. Kita buka dulu dalam kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita insya-Allah sambung tuan-tuan. Kalau ada kitab Musa 49 dan dimaafkan perengganan kedua. Sebelum tu kita nak ulang kaji sikit dah tuan-tuan, sahabat sekian. Kita belajar namanya fiqh. Kita belajar fardu ain. Dalam fiqh ini ada 4 kategori. Yang pertama namanya ibadat. Yang kedua namanya muamalat. Yang ketiga namanya munakahat. Yang keempat namanya jinayat. 4 perkara tu, 4 kategori dalam ibadah fiqh kita. Al-fiqhu wal fahmu. Fiqh tu maksudnya faham. Kita faham agama Islam, kita faham agama Allah Taala ini, faham hukum-hukum bersuci, najis, kita faham hukum wudu, solat, itu kita dapat beramal. Sebab itu kita kena belajar, kita ulang kaji, kita berkuliah, kita berguru, kan? Sebab apa? Al-ilmu bita'allum, ilmu hendaklah belajar. Ilmu hendaklah kita belajar. Tuan-tuan, belajar besar pahala, kan? Dapat tak dapat itu kerja Allah Taala. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Belajar itu wajib setiap muslim dan muslimah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amahan wal muslimah. Kan? Belajar hukumnya wajib. Dapat faham clear hukumnya harus. Sebab apa? Sebab yang fahamkan ialah Allah Taala. Yang menerima, memahamkan kita adalah milik Allah Taala. Kan? Jadi sebab itu kita belajar pada setiap masa, setiap ketika, di mana juga kita berada, kita teruskan belajar insya-Allah sebagai talibul ilmi insya-Allah. Baik, Mushaf 49 bahagian kedua. Kita masih lagi
berbicara berkenaan perkara-perkara ataupun najis-najis yang dimaafkan. Semua kita najis dia haram, najis dia batal, najis dia semua tak sah. Ada dimaafkan, ada diharuskan, dibolehkan. Dan dimaafkan daripada tempat menyapu dalam beristinja dengan batu, dan tahi lalat, dan serupa dengan itu ialah air kencingnya, dan air kencing dengan tahi kelawar pada tempat sembahyang, dan demikian juga pada pakaian dan badan, yakni itu dimaafkan semuanya, walaupun banyak oleh kerana sukar untuk menjaga diri daripadanya. Jadi hari ini tambah lagi. Yang lepas-lepas kita sentuh bagaimana harus darah yang mengalir kan. Kita belajar yang lepas macam mana nanah yang jatuh sendiri daripada pipi kita kan, tiba-tiba kita mengalir darah di celah-celah lepeh pacat, lepas lintah keluar darah kan, ataupun mengalir tiba-tiba keluar, itu semua dimaafkan, tidak membatalkan wuduk kita, tidak membatalkan solat kita, dibolehkan. Jadi boleh. Jadi hari ini pula apa? Dimaafkan daripada tempat menyapu dalam beristinja dengan batu. Jadi maknanya kita beristinja dengan batu dibolehkan, diharuskan kan. Kita boleh istinja dengan air kan, boleh dengan batu yang bersegi tiga. Kalau istinja dengan najis tu kita kena cuik, istinja macam ni, satu kan, dua, tiga, boleh buang kan. Ataupun tak ada batu, boleh benda kesat, benda kasar, tulang, jangan tulang makanan jin, tak boleh. Syaratnya benda-benda kasar itu, contohnya apa lagi? Kulit kayu, ataupun apa lagi? Daun, tisu pun kasar sebenarnya. Sebab itu kita tengok ke tuan-tuan pergi ke China, ke Guangzhou, pergi ke Beijing kan, ke macam-macam tempat tu, payah nak cari air. Sebab itu nak mana-mana kena standby. Kita biasa cuci dengan air kencing ke, kena bawa air botol kecil kan. Dia pun tak ada air, dia pun semua kesat, sapu dengan tisu je kan. Kita sebenarnya boleh kita pakai tisu tu, sebab tisu tu adalah benda yang kesat, dibenarkan. Tetapi kita tak biasa kan, kita tak susah nak tisu, kita bawa air mineral 500 ml ni. Atau kalau jalan-jalan lepas ni dibuka ke mana-mana, pastikan ke benua China ke Beijing ke Guangzhou, mana-mana bawa air ni. Nak mana? Nak kameh, nak bawa air, pastikan bawa ni. Air tak keluar kan. Jadi benda tu kena, kita boleh guna batu, ataupun kena guna kayu, ataupun guna tisu. Yang tak boleh benda-benda yang dihormati, seperti roti, kesat roti tu tadi ni tak boleh, haram hukumnya kita makan benda makanan. Yang kedua, benda tu dimulikan makanan, iaitu tulang pun tak boleh, sebab tulang ni makanan jin. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita buat akikah kan, Nabi sebut bila akikah sunat dalam kitab fiqh, supaya tulang kita akikah kambing ataupun lembu jangan disepah-sepahkan. Kutip balik tulang tu, masuk dalam bekas, tanam kan. Sebab tu nak jaga tulang tu, sebab dia makanan jin. Okay? Jadi maknanya boleh dibenarkan kita beristinja dengan batu. Dimaafkan daripada tempat menyapu. Tempat menyapu tu, istinja tu ada batu, boleh dibolehkan. Ataupun ada tahi lalat, tahi lalat, ataupun serupa dengannya air kencing lalat, jadi boleh dimaafkan. Tuan-tuan tengoklah contoh masjid ni,
dah tak sapu 10 tahun kan. Dah nak bersepah mata, macam mana nak buat ni? Boleh sembahyang kan, ataupun keh-keh keh-keh sikit je. Ya, tapi dibolehkan, dimaafkan di situ. Lepas tu tuan-tuan sekarang ni kalau kita lihat kes apa tu fiqh banjir kan, fiqhul banjir kan, fiqhul faidan kalau fiqh banjir ini banyak benda-benda yang dibolehkan. Solat guna air bah boleh, sekalipun nampak mengalir je ekor, berpuluh-puluh ekor ayam timbul je kan. Nak uduk-uduk keluar je lembu seekor mengalir kan. Boleh kita gunakan air itu untuk berwuduk kan. Solat mana-mana boleh kan. Kita pakai apa, pakai kasut getah kan, boleh solat je. Dibenarkan, dibolehkan, diharuskan. Tetapi kalau misalnya kata kita nak wuduk, janganlah kita wuduk depan air tu memang ada bangkai. Wuduk kat tepi bangkai, bangkai kambing kat depan tu, kita ambil dekat air tepi bangkai tu. Itu namanya koplok. Tak betul mengong tu kan. Kaitlah sikit, ambil kayu, kalikan sikit bangkai tu, ambil lah wuduknya kan, sebab air mengalir kan, airnya banyak kan. Walau sekalipun air tu dah bercampur dengan macam-macam, campur tai orang, tai unta, tai apa lagi, campur lagi bangkai manusia, ada bangkai binatang, semua ada, tapi benda tu dibolehkan, dibenarkan. Jadi tadi kalau kita nak apa-apa, nak solat, tiba-tiba ada tahi lalat kan, ataupun ada kencing lalat, ataupun tahi kelawar pada tempat sembahyang, dan demikian juga pada pakaian dan ada pada badan, yang itu dimaafkan semuanya. Walaupun banyak, oleh kerana sukar untuk menjaga diri daripadanya. Ketika solat kan, Allahu Akbar, tiba-tiba datang kelawar, berak kita kan. Tiba-tiba solat kan, di Mekah tak sempat nak masuk dalam Masjidil Haram, teman yang kat dataran tu kan, Allahu Akbar, datang burung, kena baju, kena jubah kan. Dimaafkan, boleh solat terus. Cuma ada syarat dia. Syaratnya bukan kita yang buat, bukan kita yang minta, bukan kita yang ambil tahi sendiri kan. Tetapi afdal kalau kita bukan solat, kita bersihkan dulu. Dia dibolehkan, tapi ambil yang bersih kan. Boleh kita bersihkan dulu, kita bersihkanlah kan. Kalau tak boleh, dibolehkan kita solat sekalipun masa solat itu terkena najis kelawar ataupun najis burung dan sebagainya pada badan, pada kepanggian kita kan. Walaupun banyak, oleh kerana sukar untuk menjaga diri daripadanya. Kita bayangkan kan, merata burung, merata kan. Saya tengok di sini, apa, di depan SSL Traders tu kan, kedai-kedai tu sekarang kesian ya. Tak tahu dia cuma nak jaga burung, burung tanpa kawalan ya. Memanglah boleh kan, tak ada masalah kan. Cuma kita tengok tak berjaga, payah nak gosok, payah nak dibersihkan kan. Tapi sebenarnya boleh, kalau ada kena sikit tu boleh solat kita, boleh kita dibenarkan untuk solat Dan termasuk najis yang dimaafkan juga tahi burung. Burung-burung yang telah kering, yang ada pada tempat itu, bila tempat tersebut umum, dibalakkan dengan tahi burung demikian itu. Balak ujian, banyak bersepah. Sebab itu tuan-tuan kata dalam musim haji ni, balak itulah hang solat jarak kalau balak kan. Balak ini bahasa Arab ya. Maknanya ujian Wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Apabila Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim,
ujian. Kan? Jadi untuk orang soleh, orang alim, namanya ujian. Kan? Untuk orang soleh, orang yang jahat, orang yang asi, orang ahli maksiat, namanya kafarah. Mungkin kafarah Allah bagi. Kan? Mungkin kita banyak sangat buat maksiat, kan? Sebab apa? Sebab dalam hadis 15 perkara yang kita bila buat ini halal alaihi bala. Nabi kata 5 perkara ini kalau kau buat halal, layak kamu semua kena bala. Kan? Bila mana? Antaranya bila kemaksiatan terlalu berluas-luasa. Maksiat terlalu berluas-luasa. Sonok buat maksiat, enjoy. Kan? Minum arak bersepah. Kan? Suami pula tengok isteri tak bertudung, sonok, enjoy. Tak ada apa, tak salah pun. Kan? Mandi suami isteri dalam kolam, mandi sabun, viralkan, sibuk istihar satu dunia. Oh, aku mandi hari ni dengan bini, ambil gambar, dedahkan aurat. Maksiat tu. Kan? Aku bukan berzina pun, bukan minum arak, tapi itulah asa, derhaka dengan Allah Ta'ala. Okay? Mungkin antara faktor itulah kafarah Allah turunkan bagi orang yang banyak perkara-perkara maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam kes ini untuk burung ni, dan termasuk najis yang dimaafkan juga tahi-tahi burung, burung-burung yang telah kering yang ada pada tempat itu. Bila tempat tersebut umum, dibelakan dengan tahi burung, demikian itu. Dibalak ni bukan balak. Apa dia sebut ni? Balak. Dibalak, ujian. Balak alif hamzah. Okey. Tapi maknanya tahi burung yang kering dia bolehkan. Tak apa pegang, boleh. Untuk kita kena sikit tak apa, tak ada masalah. Atau banyak pun tak apa sebab susah nak jaga. Okey. Syarat dimaafkan itu ialah bila najis itu kering. Pertama kering. Tempat itu umum. Dibelakan dengan hal itu dengan tidak disengajakan menyentuhnya. Jadi maknanya kita najis tu adalah kering, tahi burung tak kering, kan? Kita bukan sengaja nak pegang baru solat. Kan? Jadi maknanya kita dah tak ada tempat lain dah ada tempat untuk solat, maka kita terpaksa solat situ. Boleh kita kias-kias sikit, kan? Kita kibas sikit guna apa? Guna batu ke dengan apa-apa ke yang boleh kita tidak kena najis tersebut. Tapi kalau tak kena juga dimaafkan. Itu masih kering, masih najis yang kering, kan? Dan maksud kata-kata dalam Al-Majmu' berkenaan dengan hal ini ialah dimaafkan dari itu bila terkena pada pakaian dan badan juga. Okay. Jadi maknanya kita kena badan pun dibolehkan. Tapi janganlah cari tahi burung kering kita lumurkan dalam badan. Itu tak boleh lah, kan? Sebab kata dia apa? Tidak disengajakan terkena. Tidak disengajakan. Okay. Okay. Dan tidak dimaafkan daripada tahi tikus, walaupun kering mengikut pendapat yang aujah. Rajih tu nak aujah. Jadi maknanya tahi tikus tak boleh. Sebab apa? Tikus ni jarang-jarang keluar, kan? Burung memang banyak, tikus jarang-jarang ada, kan? Sebab tu yang pada aujah ni yang paling kuat. Ada pendapat tuan-tuan namanya rajih, marjuh. Aujah ni pendapat kaul yang kuat. Aujah yang wajih. Tetapi Syekh kami Zainul Abidin kata, Syekh Al-Islam Ibn Hajar Al-Haytami, itu nama Syekh Tuan Guru ni, Zainul Abidin Al-Balbari ni. Kitab tu kan ditulis oleh
Syekh Zainul Abidin Al-Balbari, Al-Malbari, daripada Maybar di India. Kata-kata, tetapi Syekh kami Ibnu Ziyad, yang antara guru dia. Guru dia yang paling masyhur ialah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu guru Syekh Zainul Abidin Al-Malbari. Ini antara guru lainnya sebut juga. Tetapi Syekh kami Ibnu Ziyad mengeluarkan fatwa seperti setengah ulama mutaakhirin bahawa ianya dimaafkan bila umum dibelakan dengannya pada suatu tempat itu, sebagaimana umum dibelakan suatu tempat itu dengan tahi burung, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Ada ke boleh tikus? Ada ke boleh tikus? Orang bela, ada ke tikus? Ada, tuan-tuan. Tikus ni selalunya kalau estate kan, kalau estate tuan-tuan, dia bela burung. Bela burung tak apa, untuk menangkap tikus. Tapi bukan ada orang bela tikus untuk sonok, menggantikan kucing. Kucing dia teruk, tukar pula tikus dengan kucing. Jadi kita bela tikus pula pada. Jadi tadi kata Syekh kita, Syekh Ibnu Ziyad kata pun dimaafkan juga kencing tikus. Kencing tikus pun dimaafkan juga, kata Khail. Tapi kata pendapat yang muallif kitab ini, Syekh Zainul Abidin Al-Balbari kata tidak dimaafkan kencing tikus. Tikus, tuan-tuan, baunya masya-Allah. Ada tempat-tempat tengok di kedai kan, kalau di kedai tu dah lah dia makan sisa makanan, lepas tu pula dia makan air yang orang buang daripada basuh-basuh pinggan mangkuk, cawan-cawan tu dia minum. Jadi memang kencing tikus ni bau kuat sungguh. Sebab itu ada penyakit kan, kencing tikus yang banyaknya berlaku di air terjun. Air terjun tu, sebab tu kalau kita nak mandi-mandi jangan sembarangan. Sebab dia kuat, dia punya asid dia yang boleh membunuh. Siapa yang terhidu, terminum, melekat pada badan, boleh membunuh. Itu namanya air kencing tikus yang boleh membunuh kita. Sebab itu ulama kata, ada kata tidak dimaafkan. Ada Syekh Ramli, Syekh Ibnu Ziyad kata dimaafkan. Dimaafkan bila umum dibela dengannya pada satu tempat, dibeletakan, dibolehkan, yang tikus. Tapi kita biar berjaga-jagalah, jaga-jaga tikus ni bahaya. Dan tidak sah sembahyang seorang yang menanggung orang lain yang beristinja dengan batu. Dan tidak sah sembahyang seseorang yang menanggung orang lain yang beristinja dengan batu. Misalnya kaki orang beristinja itu terletak di atas kakinya waktu tahiyat ataupun sepertinya. Jadi tak boleh, tidak sah sembahyangnya. Sekali lagi, tidak sah sembahyang seorang yang menanggung orang lain yang beristinja dengan batu. Orang tu istinja dengan batu, kita istinja dengan air, kan? Misalnya kaki orang beristinja itu terletak di atas kakinya, tersangkut, tempatnya kecil, kan? Tempatnya kecil, terpaksa dia bersangkut kaki, kan? Yang istinja dengan batu ni, jadi dia kena kat orang. Kalau ikut fiqh ni kita tidak sah. Waktu tahiyat ataupun sepertinya, atau menanggung seekor haiwan yang pada lubang najisnya ada najis, atau menanggung haiwan yang disembelih yang tempat sembelihannya sudah dibersihkan, lubang najis.
lubang najis ada najis. Ya. Kita tanggung kucing. Kucing, kita suka kucing. Lepas uduk-uduk kita tanggung kucing. Kan? Tapi kucing tu ada bertahi. Kan? Dia tak basuh. Memanglah kucing kan. Mana dia nak tinjak kan? Tapi tentu ada sekarang ni ada kedai ada kedai haiwan yang kalau sakit cepat-cepat hantar. Kan? Baru-baru ni saya kemudikan seekor anjing. Ya. Saya yakin anjing ni sebab dia bergaduh dengan anjing lain. Sebab apa? Tengkorak dia punya telinga dia satu dah tak ada. Telinga satu dah tak ada. Lepas tu pula berulat. Berulat. Dia duduk, saya punya kat parking kereta tu kan, duduk bawah kereta. Bila kita halau dia keluar, lalat tu masih hidup atas simen kereta, parking kereta kan. Saya doakan mudah-mudahan cepat sikit mati anjing ni. Semesti dia terseksa kan. Memang telinga dah tak ada. Tengok macam sopak, macam kurap. Telinga satu telinga. Lepas sehari kot saya sebut itu, alhamdulillah mati dia. Mati dekat celah pokok bawah car wash. Parking kereta tu. Memang rupa-rupanya tuan-tuan, telinga dia tak ada, kemudian kulit dia memang dah tak ada, memang dia punya sampai ke kepala. Kan? Dah tak adalah dia punya ulat tu. Kan? Jadi tuan-tuan bayangkan macam mana kita nak nanggung bawa seekor kucing yang kucing tu ada najis pada kemaluannya. Kan? Dan tak sah lah, tidak sah sembahyang kita pegang. Okey, kita pegang. Cuba bayangkan kalau itu solat tanggung baby, menanggung orang, kan? Yang orang tu ada bernajis, kan? Tak sah solat ni. Sama dengan cerita tadi, kan? Kita pegang baby, sebab itu nak pegang baby biar dah bersih, walaupun tidak wuduk kan, tapi kena bersihkan dulu dia punya pampers kan, kena pegang betul-betul bersihkan baru boleh bawa. Baik. Atau menanggung haiwan yang disembelih, yang tempat sembelihannya sudah dibersihkan, belum lagi di dalam perutnya. Atau menanggung ataupun disembelih buat binatang, tempat sembelihan dah dibersihkan tapi belum, perutnya masih lagi keluar darah, ataupun perutnya masih belum dibersihkan, kan? Itu pun boleh, tidak sah solatnya. Sebab apa? Kita menanggung benda yang bernajis. Atau menanggung mayat yang suci seperti anak Adam dan belalang yang batinnya belum dibersihkan. Tanggung mayat kan. Itu pun tidak sah solat itu, sebabnya belum dibersihkan lagi. Atau belalang belum dibersihkan. Kalau menanggung haiwan yang suci yang hidup, maka dengan hidupnya itu tertolaklah najis itu, sehinggalah menjadi dia tidak dimaafkan, tidak dimaaf, walaupun di dalam haiwan yang hidup itu ada najis. Maknanya kita bawa binatang itu hidup tapi najis dalam perut, itu tak apa kan, itu dibenarkan. Tapi nak cerita tadi, najis tu terkeluar daripada kemaluan dia kan. Bawa baby tu ada pegang najis kan, kita pegang aja masa solat, maka tidak sah solat kita, sebab kita bernajis. Sebab apa? Antara syarat-syarat sah solat ialah suci daripada najis. Kita tanggung baby, bawa budak yang penuh najis dalam pampers dia, maka tak sah solatnya. Kan? Kita bawa kucing, sangat sayang kucing, lekat dekat badan, nak sembahyang ni tak boleh pisah langsung. Tak tahu kucing tu bernajis, ada tai lagi kat dia punya kemaluan dia kan, kat dubur dia, maka tidak sah juga solat kita. Jadi tu sengaja kita buat, Baik.
atau membawa telur rosak, yakni yang tidak ada harapan lagi untuk adanya anak dalam telur itu yang ada darah dalamnya, maka najis di dalamnya itu yang memberi bekas pada batalnya sembahyang atau tidak sahnya sembahyang orang yang menanggungnya. Tuan-tuan, telur ni bukan najis kan, tetapi telur tu telur yang busuk, telur tembelang kan, ada darah dalamnya bertukar. Maksudnya darah ni, telur ni kadang-kadang dia dah jadi berdarah, dah jadi apa, ada binatang, ada anak dalam dia kan. Begitu pecah sikit, maka dia adalah najis, tak boleh kita pegang, tak boleh kita bawa kan. Sebab tu kita kena jaga kita punya sembahyang kita, jangan kan, takkan nak bawa telur solat kot kan, tak, wallahu alam. Jadi kalau tengok, atau membawa telur rosak, pecah kan, ataupun dah busuk, yang tidak ada harapan lagi untuk adanya anak dalam telur itu, tak ada mungkin ada anak. Telur tembelang kita bawa dalam solat kan, letak kat badan, letak dekat tepi, takut hilang, pegang kat badan, yang ada darah di dalamnya, maka najis di dalamnya itu memberi bekas pada batalnya sembahyang atau tidak sahnya sembahyang orang yang menanggungnya. Itu tuan-tuan, salam balik, syarat sah solat ialah suci daripada hadas dan najis, bersih pada tubuh kan, pada badan, pada pakaian dan pada tempat solat kan. Tetapi kita menggatal, bawa peluk baby masa sembahyang, yang kita yakin memang confirm dia tu bernajis, berak tak basuh lagi, ataupun kita pegang kucing yang kita sayang sekali kan, bawa kan dalam solat kan, maka tidak sah solat kita, sebab kita menanggung. Walaupun tak kena badan kita, tapi dia melekat kat badan kita, maka dia tidak sah solat kita. Sama kat tuan-tuan kita dalam tawaf kan, dalam hukum tawaf ni. Hukum tawaf ni, kalau kita tanggung, kita dukung mak ayah kita tanggung kan, maknanya tawaf itu hanya seorang yang dapat, mak yang dapat, kita buat lain lah nanti kan. Kecuali kita tolak, guna wheelchair kan, ataupun guna skuter, tu lain lah. Sesuatu yang ditanggung, yang melekat pada badan kita, kalau tawaf tu, kalau sa'i tu, dikira seorang yang dapat, sebab dia melekat pada badan. Kita dukung dia kan. Sekarang tak masalah lah guna wheelchair kan, senang je. Ataupun sekarang ni guna skuter, skuter senang, skuter bayar 100 rial boleh naik 2 orang kan, 50 rial, 100 rial untuk pergi sekali tawaf dan sa'i kan, ataupun tawaf saja 50 rial, selesai senang, bolehlah merasa kan, boleh insya-Allah baik. Dan tidak sah sembahyang seorang yang memegang suatu yang hujungnya berhubung dengan najis, walaupun hujungnya itu tidak bergerak dengan gerakan dalam solat sembahyang itu. Dan tidak sah sembahyang seorang yang memegang sesuatu hujungnya berhubung dengan najis, walaupun hujungnya itu tidak bergerak dengan gerakan dalam sembahyangnya. Ni macam jawab tadi Haji soalan dia kan. Ni contoh tadi betul lah dia. Kalau bisa katalah kan, budak tu betul-betul dia bernajis, kalau ikut ni memang tidak sah lah sembahyang kan. Budak tu sebab melekat, jawapannya najis ya. Tadi atas menanggung, ini ada hukum lagi ni. Dan tidak sah sembahyang seorang yang memegang suatu yang hujungnya berhubung dengan najis, berhubung dengan najis, walaupun hujungnya itu tidak bergerak
dengan gerakan dalam sembahyangnya itu. Maknanya kalau ikut hukum sini dia adalah bernajis. Oh betul, fiqh ni hebat ni. Makom ni banyak huraian dia. Jadi tuan-tuan, Haji sebut tadi, kalau misalnya kata kita pegang baby tu bernajis, berok, berat, berkencing dalam paper sebanyak, kita tak tanggung pun, tapi kita ikat saja. Ikat dengan kita punya jubah ni, ikat dengan kita punya telekung, kan? Budak tu tak lari. Jadi maknanya kalau ikut hukum fiqh dalam kitab ini, dia juga sebagai bernajis, maka tidak sah juga solat dia. Jadi tadi tanggung. Yang ni rupanya ada apa-apa juga yang berkaitan, tali ke, tali pinggang ke, kita kontak dengan najis itu. Najis budak-budak lah khususnya kan. Takkan kita link dengan dengan air kencing kot kan. Tak mungkin. Jadi maknanya apa-apa yang berkaitan dengan najis, walaupun tidak bergerak, budak tu tidur. Budak tu tidur pun kan. Tetapi dia masih lagi sut ataupun ada cas dengan kita. Kalau kita ikat dengan dia, maka dikira sebagai najis, maka tidak sah juga solatnya. Jadi itu adalah benda-benda kita kena ingatlah kan. Tuan-tuan, nak ceritanya bahawa kalau kita solat, pastikan pakaian, tubuh badan dan tempat solat kita bersih sepenuhnya. Tak ada kontak dengan najis, kan? Tak ada yang melakukan dengan najis, kan? Kecuali najis tu mendatang dalam solat, kita terberok oleh burung. Dalam solat jatuh tahi cicak pada badan, pada pakaian, itu dimaafkan. Dalam solat keluar jerawat, dalam solat keluar darah pacat yang tak keluar tadi, itu semua dimaafkan. Dalam solat nyamuk hinggap, kita tepuk, kan? Itu pun darah itu dimaafkan. Darah najis tapi dimaafkan. Sebab kecil, sebab sikit, dengan syarat bukan kerana kita, bukan dengan syarat benda tu kita tidak panjangkan. Saya ulang lepas, kalau tuan-tuan contoh, Allahu Akbar, kita bernyamuk sini, nyamuk hinggap, sakitnya, nyamuk pula nyamuk hiruk, kan? Memang bukan sakit alang kepala, kan? Kita tap, cukup. Kalau tak kita panjangkan, maka batallah solat kita, sebab najis dah. Yang tadi pecah tadi najis dimaafkan, tapi kalau kita panjangkan, maka dia tersebar, terselerak, maka sudah tidak dimaafkan lagi. Itu hukum fiqh kata. Baik, furu' atau cawangan. Bila seorang melihat orang lain yang hendak sembahyang, walhal pada pakaiannya ada najis yang tidak dimaafkan, maka wajib ia memberitahu orang itu. Demikian juga juga wajib mengajar seorang yang dilihatnya cedera dalam melakukan sesuatu yang wajib dalam ibadah menurut pegangan imam yang diikuti oleh berkenaan itu. Wajib kifayah kalau ada orang yang lain, tetapi wajib aini kalau orang lain tidak ada lagi. Jadi maknanya kita kena belajar. Yang pertama, kalau orang tu nampak najis pada badan dia, kan? Najis tu tidak dimaafkan, besar, satu tapak kaki berdarah semua, kan? Jadi kita beritahu, haji, pakcik, darah pakcik banyak ni, kan? Ini mengalir banyak sangat ni, kan? Dah bersepah, kan? Jadi tak apa, tak sah lah semua tu. Bersihkan sikit, boleh dah, tukar. Kena bersihkan. Dia najis tak batal wudu, kan? Wudu tak batal, tetapi solat yang batal. Sebab syarat sah solat ialah suci daripada hadis, daripada hadas dan juga najis. Ya. Okey.
Demikian juga wajib ia mengajar orang yang dilihatnya cedera dalam melakukan suatu yang wajib dalam ibadat. Ia kena ajarkan. Maknanya kita tengok orang tu salah, tak betul bacaan dia, tak betul cara, kita kena beritahu. Tetapi janganlah semua ditegur, kan? Ada benda yang ikut dia. Macam kita solat apa, guna kursi, kan? Ya. Guna kursi ni kalau ikut kitab fiqahnya tak ada. Dia duduk iftiras ataupun tawaruk. Dalam kitab hendaklah kita duduk dalam tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Itu hukum asal dalam wuduk sakit, kan? Tetapi ada ulama mensandarkan, menisbahkan, membolehkan kita nisbah duduk tawaruk ini, duduk iftiras ini sama dengan kursi. Ya. Jadi hukum asal tak ada, tapi kita kiaskan dengan yang duduk tawaruk ini boleh kita atas kursi. Ya, sebab apa? Mungkin orang ni tak boleh lipat kaki, kan? Mungkin orang ini tak boleh berdiri lama. Kita tengok dia tu jalan, selamba je jalan, laju je jalan, sampai kursi lagi ke? Kan? Ya. Jadi jangan mudah melenting, jangan mudah. Tadi tengok laju je jalan, kan? Kenapa pakai kursi pula? Mungkin dia tak boleh berdiri lama, kan? Mungkin dia tak boleh lipat, kan? Saya dulu tuan-tuan, masa patah kaki ni pun sama, 6 bulan duduk solat tak kursi, kan? Memang ujian lah. Perkara yang saya sangat terasa bila nak dulu ni, bila kita tak dapat sujud. Itulah tuan, nilai sujud ni besar, sedap, khusyuk, merendah diri, kan, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita ada nikmat ni, belajarlah insya-Allah. Wajib kita belajar untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Itu tuan-tuan puan, cukup salat ini sekadar penyampaian kita malam ini. InsyaAllah kita bertemu di masa akan datang. InsyaAllah kita moga sihat, dia panjang umur, dimulakan segi, teruskan untuk kita betul ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعن التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.